Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha Kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhir bil nisyani bin nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pengajian tafsir surah An-Nazi'at, yang mana kita akan sambung perbincangan pada kisah Nabi Musa alaihissalam diarahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Fir'aun. Kita ambil sikit dari ayat yang ke-15 dan kita dah bincangkan dulu. Kita tarik balik sedikit dari ayat 15. Surah firman Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa? Adakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Musa alaihi salam? Kita dah bincangkan dahulu tuan-tuan, puan-puan, bagaimana pengesahan kisah Nabi Musa alaihissalam di sini. Hikmahnya ialah untuk menghiburkan hati baginda Nabi SAW. Baginda berdakwah menyeru kaumnya di kota Mekah. Beringat tuan-tuan, surah An-Nazi'at ini surah Makkiyah. Dia turun sebelum hijrah baginda Nabi SAW. Baginda berdakwah kepada golongan musyrikin di kota Mekah, dan bagaimana kebanyakan mereka tidak menerima dakwah baginda. Jadi bila dakwah baginda ditolak, bahkan seruan baginda untuk beriman dengan hari akhirat, hari kebangkitan diperolok-olokkan, dipermain-mainkan. Jadi baginda sebagai manusia ada rasa kecewa, itu biasa. Walaupun baginda seorang Nabi dan Rasul, tapi baginda tetap manusia. Sebab manusia ini mesti ada sedih, mesti ada gembira, ada perasaan. Manusia ada perasaan. Maka Allah hiburkan hati baginda Nabi SAW dengan mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa juga disakiti dahulu, pernah disakiti dengan berbagai-bagai kesakitan, diuji dengan berbagai-bagai ujian, dan kita lihat bagaimana kesudahan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah selamatkan baginda dari kejahatan Fir'aun dan tenteranya. Baik. Idh nada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika mana Tuhan memanggilnya, yakni Musa alaihissalam, di lembah suci, iaitu lembah Tuwa. Jadi maksudkan dengan lembah Tua di sini adalah satu lembah yang berada di bawah bukit Tur Sina. Tur Sina ini di Mesir. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Allah arahkan Musa alaihissalam. Pergilah engkau bertemu dengan Fir'aun, kerana sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Baik, perbincangan mengenai Fir'aun di sini
pendapat yang masyhur yang kita selalu dengar dan pegang, dialah Fir'aun yang membesarkan dan memelihara Nabi Musa alaihissalam. Betul tak tuan? Kita bisa dengar begitu. Kita dah dengar pendapat yang lain, pandangan ulama yang lain. Di sana sebenarnya ada pandangan sebahagian ilmuwan yang mengatakan Fir'aun yang Nabi Musa diarahkan pergi berdakwah ni bukan Fir'aun yang pelihara Nabi Musa. Kita jangan ingat, ini saya saja beritahu. Ini antara pendapat sebahagian ilmuwan. Tapi kalau kita ikut pendapat yang masyhur, yang memang selalu kita dengar dan kita pegang, Fir'aun yang Nabi Musa diarahkan untuk berjumpa ni, Fir'aun tu lah. Fir'aun yang sama lah. Fir'aun ni dia gelaran bagi Raja Mesir ketika itu. Dan kajian menunjukkan Fir'aun yang dimaksudkan adalah Fir'aun yang bernama Ramses II. Ramses II. Fir'aun itulah yang besarkan Fir'aun, bahkan digelar sebagai ayah angkat Nabi Musa alaihissalam. Dan Fir'aun itu jugalah yang diarahkan oleh Allah Ta'ala Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepadanya. Dia cerita ni, dia jauh daripada peristiwa Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di istana Fir'aun. Kisahnya sampai ketika mana Nabi Musa alaihissalam cuba meleraikan pertelingkahan di antara seorang lelaki dari kalangan Bani Israel, bangsa dia sendiri, Bani Israel, dan juga dari kalangan Kipti. Dua orang lelaki bertelaga. Seorang dari Bani Israel, bangsa Fir'aun, bangsa Nabi Musa alaihissalam. Seorang lagi dari Kipti. Kipti ni bangsa ataupun suku bagi siapa? Bagi Fir'aun. Ringkas cerita, akhirnya Nabi Musa alaihissalam melepaskan sebiji penumbuk dalam keadaan tak sengaja ketika dia cuba mempertahankan lelaki Bani Israel tadi kepada si Kipti tadi. Lalu jatuh si Kipti itu mati. Cerita Nabi Musa AS ni kuat sungguh tuan-tuan, mati. Bila berlaku peristiwa itu, Musa AS dalam keadaan cemas. Sebab yang pertama, dia bukan nak bunuh orang tu, dia tak ada niat nak bunuh. Dia sendiri pun tak sangka kekuatan dia begitu hebat sampai kena sekali mati tu kan. Zaman dah ada orang kuat macam tu, bawa sebiji penumbuk mati tu kan. Rasa-rasa kalau Muhammad Ali bawa sebiji mati tu kan. Nampak tak? Nak cerita dari Musa ni kuat semua. Baik, kemudian bila berita itu tersebar, sebelum sampai kepada Fir'aun, untuk mengelakkan kemarahan Fir'aun, akhirnya Nabi Musa AS dia dengar nasihat dari seorang yang berpengalaman, menasihatkan dia supaya dia keluar dari negara Mesir. Bermula kisah keluarnya Nabi Musa AS menuju ke Madian, sehingga dia bertemu dengan anak Nabi Shu'aib. Ringkas cerita, akhirnya dia berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib AS, menetap di Madian 10 tahun lama. Sampailah dia patah balik semula dan dia telah menerima Taurat. Akhirnya Allah perintahkan dia untuk berdakwah kepada Fir'aun. Sampai di sini. Jadi kisah ni sebenarnya panjang. Kisah ni dia dah langkau panjang. Allah ringkaskan di sini, yang mana perinciannya boleh kita lihat dalam surah-surah yang lain yang mengisahkan tentang kisah Nabi Musa AS. Sebab tu pendapat ulama berbeza. Cuma pendapat yang masyhur mengatakan Fir'aun yang Nabi Musa pergi dakwah kali ini, Fir'aun yang sama. Kerana Fir'aun yang dimaksudkan Ramses II itu berusia 400 tahun lebih. Panjang masa dia. Cuma di sana ada sebahagian ilmuwan yang mengatakan Fir'aun yang ni Fir'aun anak. Fir'aun juga gelarnya, tapi dia anak bagi bapa angkat Nabi Musa AS. Tak kisahlah, itu cuma saya nak cerita pandangan sebahagian ilmuwan. Tak kisahlah, pokoknya dia tu anak bagi bapa angkat Nabi Musa ke, ataupun dia Fir'aun orang yang sama ke, Allah tak nyatakan secara jelas di sini. Yang Allah sebut cuma Fir'aun saja. Betul tak? Kita bukalah kisah Nabi Musa AS dalam Quran, di mana-mana surah Allah tak sebut bernama dia siapa. Allah cuma sebut Fir'aun. Sebab apa? Sebab Allah nak kita lebih fokus kepada pengajaran daripada peristiwa itu. Namanya siapa, kita tak tahu nama dia pun tak ada masalah apa-apa. Nampak tak? Tak tahu nama dia Ramses II sekalipun tak ada masalah. Kita nak pegang pendapat yang mengatakan Fir'aun ni orang yang sama, ataupun Fir'aun yang kedua ni ialah anak
bagi bapa angkat Fir'aun Nabi Musa, bapa angkat Nabi Musa, Fir'aun yang pertama dulu pun tak ada mengapa. Tak ada masalah tuan-tuan. Sebab itu hanya sekadar pendapat yang boleh jadi benar dan boleh jadi tidak. Kita serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah suruh Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Fir'aun kerana Fir'aun telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Maka katakanlah oleh engkau wahai Musa alaihissalam kepada Fir'aun, adakah kamu ingin membersihkan dirimu daripada kesesatan? Allah suruh Musa alaihissalam berkata dengan perkataan yang lembut, dengan nada yang lembut. Dan ceritanya dakwah ni, ketika kita nak mengajak orang kepada kebaikan, kena guna nada yang boleh menarik hati orang. Sezalim-zalim Fir'aun, sekejam-kejam Fir'aun, melampaui batas Fir'aun ni, Allah suruh Nabi Musa AS bertemu Fir'aun dengan menggunakan perkataan yang lembut, laras bahasa yang lembut, gitu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau jalan mengenal Tuhan agar engkau takut kepadanya. Nabi Musa AS menawarkan kepada Fir'aun untuk ditunjukkan jalan mengenal Tuhan, sehinggalah Fir'aun akan merasa takut daripada Tuhan. Di sini ada isyarat tuan-tuan. Kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa ni, mesti ada rasa takut kepada Allah. Sebab takwa tu dia terdiri daripada dua unsur. Satu, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Orang yang bertakwa, hamba Allah yang bertakwa, dia mesti ada rasa takut kepada Allah. Takut untuk tidak melaksanakan perintah Allah, takut untuk mengerjakan segala larangan Allah. Nak dapat rasa takut tu, nak dapat rasa takwa tu, mesti kena kenal Tuhan. Sebab di sini ada isyarat. Sebab tu Nabi Musa berkata apa? Aku tunjukkan engkau jalan kepada Tuhan kau, maknanya kepada mengenal Tuhan kau. Nabi Musa alaihissalam nak ajak Fir'aun mengenal Allah. Bila mengenal Allah, barulah timbul rasa takut pada Allah. Bila timbul rasa takut tu, barulah dia melahirkan takwa. Boleh buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Menunjukkan tuan-tuan, mereka yang tidak ada rasa takut kepada Allah, mereka yang tidak ada takwa, sehingga mereka mengerjakan larangan Allah ataupun meninggalkan, mengabaikan suruhan Allah, dia ada masalah dari sudut makrifah dia, pengenalan terhadap Allah. Maknanya dia tak kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Orang kita buat contoh mudah, analogi mudah. Orang dia tak kenal singa, dia rasa takut dengan singa. Dia tak rasa takut sebab dia kata singa, orang cerita singa pergian-pergian sekian-sekian, dia dengar singa tu macam kucing. Nampak? Nanti saya buat contoh, walillahil mathalul a'la. Tuhan bukan begitu, cuma nak bagi mudah faham. Nak bagi mudah faham begitu. Kita tak kenal makhluk pun, kita mungkin anggap makhluk tu tak seperti realiti sebenar makhluk tu. Orang cerita singa tu menakutkan sekian-sekian, kita gelak buat main. Rupanya kita tak kenal singa. Kita dah ingat singa tu macam kucing, haiwan jinak dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan, makhluk pun kalau kita tak kenal dengan sebenar-benar pengenalan, kita akan menanggapi makhluk tu dengan yang menyalahi realiti sebenarnya. Tuan-tuan bayangkan, mereka yang tak kenal Allah sebagai Tuhan, memang tak akan rasa takut dengan Tuhan. Dia boleh buat maksiat, dia melakukan penderhakaan dalam keadaan dia tak rasa apa-apa. Bahkan dia rasa bangga lagi dengan maksiat yang dia buat. Tak rasa apa-apa. Macam hari ini kan, ada di kalangan mereka yang buat maksiat dengan rasa bangga. Buat maksiat satu perkara. Buat maksiat itu memang benda yang salah. Tapi di sana tuan-tuan, ada golongan yang buat maksiat dia rasa malu dengan Tuhan. Dia buat maksiat tapi dia sembunyi-sembunyi, dia takut, dia masih ada rasa malu lagi. Mudah-mudahan orang yang macam ni dia dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat taufik, kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Tapi di sana ada golongan yang buat maksiat terang-terang tanpa rasa malu. Dia buat maksiat satu,
Lepas tu dia buat dalam keadaan terang-terang. Bila orang tegur dia, dia bertambah angkuh. Orang tegur dia, orang nak betulkan kesalahan yang dia buat, dia tak boleh terima. Bahkan dia bertambah angkuh, bertambah ego. Golongan macam ni dia bahaya, tuan-tuan. Fir'aun termasuk dalam golongan seperti ini. Bila Nabi Musa AS bertemu dengan dia, ajak dia untuk mengenal Tuhan sehingga dia dapat merasa takut kepada Tuhan, Nabi Musa AS menggunakan laras bahasa yang lembut, yang sopan. Apa yang dibalas oleh Fir'aun? Apa respon Fir'aun? Baik, sebelum kita pergi pada respon Fir'aun, Allah cerita lagi. Bukan setakat tu. Farahul ayat al-kubra. Musa AS memperlihatkan kepada Fir'aun tanda kebesaran Allah yang besar. Maknanya mukjizat yang besar. Bukan setakat dia ajak untuk beriman dengan Allah. Lebih daripada itu, Musa AS memperlihatkan kebenaran kerasulannya, kebenaran kenabiannya dengan memperlihatkan mukjizatnya. Mukjizat ini perkara yang mencari adat. Bila sebut mukjizat, dia mesti mencari adat. Dia zahir pada tangan seorang Nabi dan Rasul. Jadi mukjizat ni Allah zahirkan berlaku pada tangan Nabi dan Rasul untuk membenarkan kenabiannya, untuk membenarkan kerasulannya. Kalau kita kaji ilmu tauhid, mukjizat pada seorang Rasul itu dia menempati tempat seolah-olah Allah berfirman, "Sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu an." Seolah-olah begitu. Benar hamba-Ku ni pada semua perkara yang disampaikan daripada Aku. Musa AS datang mengaku dia seorang Nabi dan Rasul, tuan-tuan. Maka apa bukti dia seorang Rasul? Maka dia perlihatkan mukjizat dia, perkara yang mencari adat tadi. Mukjizat tu bila Allah benarkan berlaku pada tangan seorang yang mendakwa dia Nabi dan Rasul, seolah-olah Allah berfirman, "Hamba Aku ni benar, sadaqa 'abdi." Dia ni benar pada semua perkara yang dia sampaikan padaku. Musa AS memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizatnya. Dan antara mukjizat Nabi Musa AS pada tuan-tuan, iaitulah ketika mana dia melemparkan tongkatnya, lalu tongkatnya bertukar menjadi ular yang menelan, yang menenggelamkan, mengalahkan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ada sekitar 70 orang ketika itu. Jadi mereka ni seperti yang kita dah pernah sebut, merupakan tukang sihir yang paling pakar di negara Mesir ketika itu. Mereka ni pakar dalam bidang sihir. Dan mereka tahu perkara yang mereka lakukan itu ialah sihir. Bila mereka ni yang paling pakar dalam bidang sihir bertemu dengan Nabi Musa AS, sihir mereka yang paling hebat itu tiba-tiba dikalahkan oleh Nabi Musa AS. Mereka tahu yang ini bukan sihir. Yang mengalahkan mereka bukan sihir, sebab mereka ni yang paling pakar, yang paling mahir, bukan seorang dua. Ramai tukang sihir yang terpilih yang boleh menjadi tukang sihir yang dihampirkan dengan Fir'aun. Sebab tu bila mereka tewas, mereka beriman terus. Dan iman mereka tidak bergoyang. Sehingga mereka dibunuh oleh Fir'aun, mereka dapat ganjaran syahid disebabkan mereka beriman dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya. Antaranya apa dia? Iaitulah tongkatnya bertukar menjadi ular dan mengalahkan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Baik. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan menerhaka. Nabi Musa ajak Fir'aun untuk beriman dengan cara yang elok, dengan perkataan yang elok. Apa respon Fir'aun? Fir'aun tolak seruan dakwah Nabi Musa AS. Bukan setakat itu, dia mendustakan dan dia melakukan penderhakaan. Itu lambang orang yang ego, tuan-tuan. Orang yang ego ni, orang yang sombong, orang yang kibir, ada penyakit kibir, takabur, besar diri dalam diri dia. Dia akan ada penyakit yang mana Nabi sebut batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan dia menghinakan manusia yang bawa kebenaran tadi.
Sebab tak heranlah Nabi kita sebut apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam syurga mereka yang ada dalam hatinya walaupun seberat zarrah daripada penyakit kibir, besar diri. Sebab apa? Sebab kibir ni kalau dia masuk dalam hati, dia akan menolak kebenaran. Orang nak ajak dia kebenaran, dia tolak kebenaran. Bukan sahaja itu, dia akan hinakan orang yang bawa kebenaran tadi. Dia akan hinakan mereka yang mengajak kepada kebenaran. Itulah yang berlaku pada Fir'aun. Fir'aun tolak dakwah Nabi Musa AS dan dihinakan Nabi Musa. Fahasyara fanada. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Nabi Musa AS. Faqala ana rabbukumul a'la. Lalu dia membuat pengisytiharan. Dia berpaling seraya berusaha menentang Nabi Musa AS. Kemudian dikumpulkan para pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, dan dia membuat pengisytiharan yang cukup menakutkan tuan-tuan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini satu pengisytiharan yang paling biadab daripada seorang manusia yang dijadikan oleh Tuhan. Satu penderhakaan yang telah sampai ke kemuncaknya tuan-tuan. Manusia ni kalau kata sampai tahap, bukan sekadar manusia, makhluk secara keseluruhannya, kalau kata sampai tahap dia berani mengaku yang dia tu Tuhan, maknanya habis jahat. Tak ada jahat yang lebih jahat daripada dia mengaku Tuhan. Dapat tak? Contoh kalau kita buka Quran, kita buka Al-Quran, kita baca kisah Iblis. Tuan-tuan pernah jumpa tak Iblis mengaku dia Tuhan? Pernah jumpa tak? Cuba kita buka Al-Quran, kita baca kan, kisah dialog Iblis ketika dia dihalau oleh Allah turun ke bumi. Kita tak pernah jumpa Iblis mengaku dia Tuhan. Bahkan dialog antara Iblis dengan Allah ketika mana Allah berdialog dengan dia, Allah tanya pasal apa Adam sujud kepada Adam AS. Kita lihat Iblis berulang kali mengulang perkataan Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhan. Maksudnya dia mengakui Allah itu Tuhan. Nampak tak? Dalam keadaan dia dihalau turun ke bumi tu, dia masih sebut Ya Rabb, anzirni ila yaumi yub'atsun. Sebagai contoh, wahai Tuhanku, berilah aku tangguh. Maksudnya berilah aku panjang umur sehingga hari manusia seluruhnya dibangkitkan. Maksudnya apa? Dia nak minta panjang umur sampai kiamat. Allah perkenankan. Ketika dia minta, dia sebab apa? Ya Rabb, wahai Tuhan. Dia bukan sangat tak mengaku Tuhan, dia panggil Allah wahai Tuhan. Kalau kita perhatikan Iblis ni dia Abul Jin. Kalau kita lihat tafsir Al-Wajiz, buku kami Al-Marhum Syekh Wahab Az-Zuhaili sebut Iblis ni ialah Abul Jin, bapa jin. Nampak? Adam AS Abul Bashar, bapa Bashar. Jadi kisahnya bapa jin ni dia dengki pada bapa manusia. Dia dengki. Asal penyakit dia dengki. Dari kalangan ulama ketika mentafsirkan firman Allah mengenai hasad, wa min syarri hasidin idza hasad, mereka mengatakan penderhakaan pertama yang berlaku di langit berpunca daripada hasad. Rupanya penyakit asal Iblis tu kerana dia hasad, dia dengki kepada Adam AS. Dan digabung pula dengan apa? Dengan kibir, penyakit kibir, takabur yang ada pada diri dia. Maka bergabunglah kibir itu, takabur itu, menolak kebenaran, dan sampai dia sanggup menolak arahan Allah sendiri. Sedangkan dia mengaku Allah Tuhan, dia tahu Allah Tuhan. Dia campur dengan hasadnya, dengki dia, akhirnya melahirkan dendam. Dan dendam kesumat Iblis itu dan anak cucu keturunannya tak berkesudahan sampai hari kiamat. Jadi macam mana cara dia melunaskan dendam dia? Dia dah bersumpah di hadapan Allah, dia akan tarik seramai-ramainya anak Adam, anak cucu Adam, kita semua ni lah, untuk bersama-sama dengan dia di dalam neraka kelak. Jadi dendam kesumat dia tu kalau dikaji, selain daripada kibir, penyakit kibir dia tu, dia ada campur dengan penyakit hasad, penyakit dengki. Sebab Iblis ni dia bapa jin, Abul Jin.
Adam alaihissalam Abul Bashar, dia bapa manusia. Jadi cerita bapa jin dengki dengan bapa manusia. Tapi dia tak ngaku dia Tuhan. Dia tak buat pengisytiharan pun dia Tuhan. Allah nukilkan kisah dialog antara Allah dan Iblis itu dengan berulang kali Iblis mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi mai dekat Fir'aun dia kata apa? Bukan sangat dia tolak seruan dakwah Musa alaihissalam. Dia siap berlaku sombong, berlaku angkuh. Dia kumpulkan para pembesar dia, berseru, mengumpulkan kaumnya seraya membuat pengisytiharan yang cukup berani. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Mana Tuhan yang paling tinggi, tak ada lagi tinggi daripada dia. Tuhan. Itu Fir'aun. Sebab itu antara hujah golongan kedua yang mengatakan Fir'aun yang ini, bukan Fir'aun bapa tu. Mereka mengatakan Fir'aun bapa tu dia tak sampai tahap mengaku Tuhan. Jadi antara pendapat sebagian ilmuwan. Tapi Fir'aun yang anak ni dia lebih jahat lagi. Dia sampai tahap berani mengaku Tuhan. Tapi yang masyhur, yang selalu kita pegang dan kita dengar, Fir'aun yang ni, Fir'aun tu lah, orang yang sama. Umurnya panjang, 400 tahun lebih. Tak heranlah ketika awalnya dia tak mengaku Tuhan. Tapi bila sampai tahap penderhakaan, akhirnya sampailah ke muncak kekufurannya, dia mengaku Tuhan. Kalau kita lihat tuan, proses makhluk yang mengaku Tuhan ni, kalau kita lihat termasuklah di akhir zaman kelak, Dajjal dia akan mengaku Tuhan. Kalau kita teliti periwayatan hadis yang berkaitan dengan munculnya Dajjal, Dajjal masa mula-mula keluar, dia tak mengaku Tuhan. Dia bukan turun mengaku Tuhan. Nampak tak? Kalau keluar turun mengaku Tuhan, apa dia kan? Dia tak mengaku Tuhan. Dia mesti buat benda sampai orang percaya kat dia. Bila dia rasa sampai waktu sesuai, dia mengaku Tuhan. Sebab tu dia keluar, dia buat magic. Dia buat magic kan. Dia bawa benda yang luar biasa. Cukuplah keluar biasaan Dajjal tuan-tuan, ketika mana dia keluar waktu dunia ni kering kontak, kemarau panjang, dia keluar, dalam hadis sebut dia bawa gunung roti dan sungai air tawar, isyarat kepada makanan dan minuman dia kuasai. Tuan-tuan bayangkan, kemarau kering kontak, tiba-tiba ada satu makhluk keluar, bawa makanan, bawa minuman. Nabi sebut gunung roti, nak cerita gunung ni banyak sungguh. Sungai air tawar, nak cerita dia makanan dan minuman yang dibawa tu banyak sungguh. Nampak tak? Itu kalau kata dia mengaku Tuhan, orang tak percaya. Itu cuma sedikit daripada banyak lagi benda magic yang dia buat, keajaiban yang dia buat. Sebab bila Dajjal keluar, syaitan, iblis dan syaitan ni bersorak gembira. Mereka bersedia untuk jadi tentera Dajjal, untuk menyesatkan anak-anak. Maka ada di kalangan mereka yang sanggup berlakon menjadi apa? Bila pergi kepada seorang yang mak ayahnya dah mati, dia kata nak, dia kata aku hidupkan mak ayah dia kan. Lalu iblis atau syaitan ni berlakon jadi mak dia, menjadi ayah dia, berupa dengan rupa mak dia, berupa dengan rupa ayah dia. Tuan rasa orang yang lemah iman tak mengaku dia sebagai Tuhan. Dia keluar, sementara nak sampai kepada tahap dia mengaku Tuhan tu, ada proses yang mesti berlaku dulu. Fir'aun sama juga. Dia bukannya lahir-lahir itu mengaku Tuhan, tak. Bukannya terus-terus hari ni diangkat sebagai Fir'aun Mesir, hari ni juga dia isytiharkan di Tuhan, tak. Mana boleh buat macam tu kan? Hari ni saya menang, kata contoh. Esok saya isytihar saya Tuhan, mana boleh tuan-tuan. Takkanlah kahwin hari ni esok mana? Betul tak? Betul tak? Takkanlah hari ni kahwin esok mana? Fir'aun pandai-pandai. Tak ada yang dia hari ni dia pegang tahta, esok isytihar di Tuhan. Tak ada tuan. Orang kata gila ke apa ni? Proses tu panjang. Proses tu panjang. Jadi tak heran kalau kita pakai pendapat yang masyhur sekalipun, Fir'aun sama, proses tu. Cuma waktu proses sebelum itu dia belum sampai tahap mengaku Tuhan. Tapi bila Musa AS dia rasa tercabar, itu nama sombong, kibir. Bagaimana seorang pemuda yang dia besarkan, dia belak, dia pelihara di istana dia, sehingga digelar sebagai anak angkat dia, mai tiba-tiba berdakwah kepada dia dan mengatakan apa? Mengatakan ada kuasa yang lebih besar daripada dia. Walaupun sebelum tu dia
ada ciri-ciri mengaku Tuhan juga. Cuma kali ini betul-betul dia nak buat pengisytiharan sampai semua orang tahu dan mengaku yang dia benar-benar Tuhan yang paling tinggi sekali. Baik, bila dia sampai ke muncak keangkuhannya, fa akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal-ula. Dan Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Di sini tuan-tuan ada isyarat juga mengatakan apa? Manusia ni bila sampai ke muncak keangkuhannya, kesombongannya, penderhakaannya, maknanya ketika itu waktu kejatuhan itu sudah semakin dekat. Mana-mana begitu. Sama ada manusia, empayar, kerajaan dan sebagainya, bila mereka sampai kepada kemuncak keangkuhan mereka, maknanya waktu untuk mereka jatuh sudah semakin dekat. Fir'aun kali ini berani terang-terang. Kalau sebelum ini mungkin tak terang-terang. Mungkin sama-sama orang dia saja dia kata dia Tuhan. Kali ini terang-terang, mana dia tercabar. Dengan dakwah Musa SAW, dia panggil, kumpulkan, buat pengisyarat terang-terang, dia Tuhan yang paling tinggi. Bila sampai kepada kemuncak keangkuhan tuan-tuan, Allah beritahu apa? Fa'akhadhahu Allah. Lalu Allah gunakan kalimah fa di sini. Allah tak gunakan thumma. Kalau kita mengaji bahasa Arab, thumma dengan fa ni dia membawa arti litertib, tertib, sama. Tapi biasanya fa ni litertib wa ta'kid. Dia tertib dan mengiringi. Waktu tempohnya tak lama. Berbeza kalau Allah gunakan thumma. Dan kalau Allah gunakan sebagai contoh, thumma akhadhahu Allah. Kemudian thumma tu dia tertib wa tarahi ataupun ma'at tarahi. Dia tertib, tapi waktunya terkemudian. Mungkin lewat lagi. Tapi di sini Allah gunakan fa. Maknanya bila sampai pada kemuncak keangkuhannya, lalu Allah seksa dia. Maknanya waktu dia dah dekat sangat. Dah dekat sangat. Sebab tu bila dia sampai pada kemuncak keangkuhannya, sampailah waktunya dia kejar Musa AS dan juga Bani Israel yang mengikut Nabi Musa ketika itu. Berjumlah 600,000 orang, tuan-tuan. Ada pendapat mengatakan 600,000 orang Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa AS. Ramai? Memang ramai semua. Ada pendapat yang lain. Tapi kalau kita pegang pendapat 600,000 ni memang ramai semua. Tak heran tuan, Bani Israel mereka berkembang biak di Mesir. Dari zaman Nabi Yusuf AS, ketika Nabi Yusuf AS bawa adik-beradik dia berhijrah ke Mesir untuk duduk di Mesir. Jadi start daripada situ Bani Israel berkembang biak di Mesir. Cuma waktu Nabi Yusuf AS tu, Raja Mesir bukan Fir'aun lagi. Di zaman Fir'aun, Fir'aun ni dia muncul sudah hidup. Dia mengatakan Fir'aun Ramses II ni dia generasi yang ketiga. Pokoknya zaman Nabi Yusuf tu belum lagi Fir'aun. Belum lagi zaman Fir'aun. Belum lagi zaman kuku besi si Fir'aun ni. Fir'aun ni muncul kemudian. Bila mai Fir'aun yang Kipti ni, mereka menindas Bani Israel. Bani Israel ni bangsa yang tertindas di sana. Maka munculnya Musa AS kalau kita lihat sebagai penyelamat Bani Israel. Dari Musa, dia penyelamat Bani Israel. Walaupun kalau ikut dari sudut keturunan dari Musa ni, dia Bani Israel, tapi dia bukan tulen dari Yahuda. Dia bukan tulen bangsa Yahudi. Nabi Musa ni bin Imran, dia sampai kepada Levi. Levi ni adik-adik dengan Yahuda, adik-adik satu mak, satu pak. Macam Nabi Yusuf, dia mak lain, bapa yang sama, Nabi Yaqub AS. Walaupun begitu, Nabi Musa muncul sebagai satu watak yang menjadi penyelamat Bani Israel. Dan itulah yang berlaku ketika mana Musa AS bawa Bani Israel sehinggalah mereka sampai ke Laut Merah. Di depan tu Laut Merah, di belakang Fir'aun dan bala tenteranya. Fir'aun tu masa dia naik apa? Kalau zaman tu naik kereta kuda emas. Nampak tak? Mana kata Fir'aun naik kenderaan yang paling mahal zaman tu, kenderaan yang melambangkan keagungannya. Dia naik kereta kuda emas. Barang kereta kuda biasa, kereta kuda emas, tuan-tuan. Baik. Jadikan Nabi Musa AS dan Bani Israel di belakang Fir'aun, di depan Laut Merah. Agak macam mana? Agak bergoncang ke tak bergoncang Bani Israel? Memang bergoncang.
Tapi Allah arahkan Musa AS untuk memukul tongkatnya, terbelah Laut Merah. Lalu berjalanlah Musa AS dan juga Bani Israel punya angkuh Fir'aun ikut jalan sekali. Ikut jalan sekali. Sampai akhirnya dia sampai ke tengah. Bila Bani Israel dan Nabi Musa yang lepas ke sebelah sana, akhirnya Allah arahkan laut itu untuk kembali mengalir seperti biasa. Sebelum itu dia terhenti, pergerakan laut itu terhenti. Tempoh lama tuan. Kalau kita fikir 600,000 nak lintas, lama. Mana aktiviti laut, kehidupan laut tu berhenti. Allah hentikannya. Ombak-ombak pun sebelah Quran dia menjadi seperti bukit-bukit. Mati. Kan mati. Lepas dari Musa, Fir'aun jalan sampai ke tengah, akhirnya Allah arahkan laut tu seperti biasa kembali. Tenggelamlah Fir'aun. Ketika itulah Fir'aun kata sebelum tenggelam tu, dia kata dia nak beriman. Nampak? Dia nak beriman. Tapi sudah terlambat. Ketika itu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Sebab tu Allah gunakan fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Lalu Allah menyeksa Fir'aun di akhirat. Akhirat pastilah. Dan juga dengan balasan yang segera di dunia. Maknanya balasan itu segera, memang segera. Tak bertanggung namanya. Baik. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada demikian itu ada terdapat pelajaran dan pengajaran bagi mereka yang mahu takutkan Allah. Saya dah bagi tahu tadi, hikmah Allah datangkan pengkisahan Nabi Musa AS ni, Allah nak hiburkan hati baginda Nabi SAW. Makanya kita juga sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antara cara kita dihibur ialah dengan membaca kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Bagaimana kita lihat kesudahan orang-orang yang derhaka, tuan-tuan. Kesudahan mereka yang angkuh, yang bongkak dengan kekufuran mereka. Bagaimana kesudahan mereka yang zalim, Allah pasti akan binasakan mereka. Cuma waktunya dia akan tiba. Setiap sesuatu, tuan-tuan, dia akan berlaku pada waktunya. Yang berlaku hari ini bersama juga. Kita lihat bagaimana Yahudi hari ini melakukan sewenang-wenangnya. Benda itu kalau kita lihat dalam surah Al-Isra, Allah sebut bagaimana mereka ni akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Ulama tafsir ketika mentafsirkan kerosakan 2 kali itu, ramai yang merujuk kerosakan pertama itu kerosakan yang sebelum zaman Nabi. Tapi antara pendapat yang rasanya lebih realistik dengan zaman ini, kerosakan yang pertama itu dia merujuk kepada kerosakan yang dilakukan oleh mereka di zaman Nabi SAW. Sebab fokus kalau kita lihat, dia lebih nak menceritakan Yahudi ataupun Bani Israel disebut di situ sesudah zaman Nabi. Kerosakan yang mereka lakukan kalau ikut sebelum zaman Nabi banyak kan. Cuma bila sebut zaman Nabi, kerosakan pertama yang mereka lakukan adalah di Madinah. Kita pun tahu bagaimana mereka lakukan kerosakan. Akhirnya kemuncaknya Nabi dan umat Islam musnahkan kubu kuat mereka di Khaybar. Dan Allah beritahu yang mereka itu akan kembali berkuasa. Dan waktu ini, fasa itu fasa ini, kali kedua. Nampak? Allah jadikan mereka yang paling berkuasa, yang paling banyak penyokongnya, yang paling banyak pendukungnya. Semua mereka kuasai. Mereka tak ramai, tapi mereka kuasai. Nampak kan? Dari sudut ekonominya, dari sudut teknologinya, mereka tak ramai, tapi mereka memegang perkara-perkara yang penting yang diperlukan oleh sesebuah bangsa untuk menjadi kuat. Dan benda itu Allah sebut. Allah sebut, jangan kita heran. Macam mana Yahudi ini yang berkuasa sangat? Memang Allah sebut. Sekarang dia berada pada fasa itu. Dan janji Allah, bila sampai janji Allah, janji yang kedua, kemusnahan mereka yang kedua, Allah mengatakan ibadan lana, hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ketika itulah mereka akan dimusnahkan dengan semusnah-musnahnya, sehancur-hancurnya. Jadi kalau kita perhatikan kisah Musa AS dan Fir'aun di sini.
Sama juga dengan kisah Yahudi hari ini. Kita tengok pula apa yang Allah sebut dalam surah Isra, Al-Isra atau surah Bani Israel. Nama lain bagi surah Isra, surah Bani Israel. Dan kita lihat menunjukkan bila mereka sampai kepada kemuncak keangkuhan mereka, maknanya zaman kehancuran mereka sudah semakin dekat. Itu benda yang pasti. Jadi kita nak pandang dari sudut janji Allah. Sebab Allah janjikan begitu. Bila mereka sampai kepada kemuncak keangkuhan mereka, maknanya waktu untuk mereka binasa itu sudah semakin hampir. Allah janji, Allah akan ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Allah akan hantar kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Ba'sin syadid. Siapakah hamba-hamba kami ini? Ramai yang mengatakan dia akan berlaku pada zaman Imam Mahdi yang memimpin umat Islam dengan bantuan Nabi Isa AS. Ketika itu mereka akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Bila mereka berleluasa melakukan sewenang-wenangnya, kerosakan kali yang kedua, menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, menunjukkan waktu kehancuran mereka sudah semakin dekat. Sama macam tadi, bila Fir'aun makin angkuh, makin mungkak sampai tahap panggil ramai-ramai, buat pengisyarat, aku Tuhan yang paling tinggi, tak ada sembunyi-sembunyi dah. Allah beritahu waktu dia hancur dah dekat. Jadi apa? Kan? Bani Israel ataupun Yahudi hari ni, sebelum ni dia buat macam tarik-tarik, dia serang kan? Kan? Sekali dia serang pula. Kali ni tak ada sembunyi-sembunyi dah, terang-terang. Dan mereka lakukan dalam keadaan memang tanpa belas kasihan. Wajah sebenar mereka tunjukkan. Maknanya bila mereka semakin menuju kepada kemuncak keangkuhan mereka, terbenarlah apa yang Allah sebut dalam surah Al-Isra. Dan berita gembira juga kepada kita tuan, maknanya apa? Maknanya waktu janji Allah kali yang kedua ini, Allah akan hantar mereka yang akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya sudah semakin dekat. Itu janji Allah. Itu kita boleh tengok ni kali dalam surah Al-Isra, perinciannya di sana, dan bagaimana penafsiran ulama kontemporer ini. Mereka kata mereka lebih cenderung pada pendapat kehancuran pertama ketika Nabi hancurkan mereka di Khaybar, dan kehancuran kedua ialah kehancuran yang bakal berlaku di bumi yang mereka dakwa sebagai bumi yang dijanjikan untuk mereka. Cita-cita mereka untuk mendirikan negara haram Israel dari yang banyak dari sungai Nil ke sungai Furat, dengan menjadikan Palestin itu sebagai pusat pemerintahan mereka, sebagai titik tolak untuk menanti sang penyelamat palsu mereka, Dajjal, untuk memimpin orang Yahudi memerintah dunia. Cita-cita mereka tinggi. Sebenarnya hanya akan menjadi kubur besar bagi mereka, tuan-tuan. Tempat yang mereka cuba jarah, yang mereka cuba duduki dengan cara haram itu, sebenarnya tak lain tak bukan hanyalah akan menjadi kubur besar mereka di akhir zaman kelak. Dengan sang penyelamat palsu mereka, Dajjal pun akan dibunuh di situ. Tak tunggu keluar, tentu. Mana kubur besar mereka di situ. Waktu itu sudah semakin hampir. Baik. Kemudian dah habis kisah ni, Allah berpindah pula kepada kisah bagaimana penciptaan alam semesta ni sangat mudah bagi Allah. Allah kembali semula untuk menjadikan golongan yang engkar terhadap hari berbangkit ni berpikir semua. Dan itu kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Firman Allah mulai ayat yang ke-27 surah An-Nazi'at. Kita berhenti setakat dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.